Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Rafizi Ramli dedah slip gaji beliau. Berapa gaji, berapa pendapatan, berapa duit yang dia terima setiap bulan. Pendedahan ini bukan pendedahan kosong. Dia dedah siap dengan slip gaji dia sendiri. Rafizi akhirnya mengaku bahawa gajinya ketika jadi menteri sebanyak Rp29.000 dan gaji ahli parlimen adalah Rp7.000. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sebelum kita ulas lebih lanjut tentang gaji Rafizi ini, ada netizen yang memberikan komen dalam ruangan komen. Kata netizen, semua ahli parlimen perlu sedar mereka dapat gaji daripada cukai yang dibayar oleh rakyat. Tapi nampaknya ramai juga ahli parlimen yang paling orang marah ialah kehadiran mereka di parlimen, di Dewan Rakyat. Rafizi mendedahkan bahawa gaji beliau sebagai ahli parlimen sebenarnya ialah sebanyak gaji bulanan yang sama ahli parlimen ialah Rp16.000. Bayangkan, itu basic yang diterima oleh ahli parlimen sebanyak Rp16.000. Jadi, yang mengejutkan kita ialah ada ahli parlimen yang selalu ponteng kelas, selalu ponteng hadir parlimen. Dapat bayaran Rp16.000 sebulan, tapi tak hadir ke parlimen. Bukankah itu sesuatu perkara yang amat mendukacitakan? Atau dengan kata lain, makan gaji buta lah kan? Dapat Rp16.000 tapi banyak kali tak hadir. Ada lagi yang hadir hanya tidur. Ada lagi yang hadir tidak memberikan sumbangan langsung. Ada lagi yang hadir hanya mengganggu persidangan. Persidangan itu sepatutnya dibayar. Mereka dibayar. Jadi berikanlah persidangan itu menjadi yang paling bermanfaat untuk rakyat. Apa pula pendapat Anda semua? Perlukah cadangan memotong gaji ahli parlimen mengikut ketidakhadiran? Contohnya, sehari tak hadir ditolak Rp1.000. Mungkin kalau cadangan itu dapat dilaksanakan, semua ahli parlimen dijangka akan lebih rajin hadir. Kan? Itu mungkin cara terbaik. Sudah pernah dicadangkan, tapi belum ada pelaksanaan. Rakyat menyokong rancangan memotong gaji Rp1.000 sehari kepada ahli parlimen yang ponteng kelas. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci makan gaji buta. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda dulu. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, penyakit akan bermaharajalela di dalam tubuh badan kita, berakar di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mengajar, mendidik, dan juga menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkannya. Apabila imun badan kita sudah jadi bijaksana, kuat, dan seimbang, imun badan itu sendirilah yang akan bertindak menyerang penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini. Rafizi akhirnya mendedahkan gaji beliau sebagai menteri adalah Rp29.000 dan gaji ahli parlimen Rp7.000. Inikah jumlah yang sebenar? Tidak. Bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendedahkan bahawa gaji bersih yang diterimanya ketika menjadi Menteri Ekonomi adalah sebanyak Rp29.556.21. Gaji dan allowance tanpa sebarang potongan berjumlah Rp40.653.41. Ini yang betul.
26.000 tuh, 29.000 tuh adalah gaji bersih. Tetapi gaji sebenar atau gaji kasar Rafizi jumlah keseluruhan ialah Rp40.653 dan 41 sen. Itu yang didedahkan oleh Rafizi berdasarkan slip gaji bulan Jun yang ditunjukkannya kepada podcast yang berhenti Menteri malam tadi. Potongan yang dia terima berjumlah Rp11.097.20, termasuk allowance rumah Rp4.000 kerana dia menetap di kautus kerajaan. Caruman kumpulan wang simpanan pekerja Rp927 dan cukai pendapatan sebanyak Rp2.743 dan 95 sen. Gaji bagi bulan yang sama sebagai ahli parlimen ialah Rp16.000. Namun selepas potongan Rp8.378 yang disalurkan kepada partinya PKR, jumlah bersih yang diterimanya ialah Rp7.622. Seseorang menteri, dia juga ahli parlimen, jadi dia dapat gaji ahli parlimen dengan slip gaji yang lain. Jadi campur dua, Rp29.000 campur Rp7.000 dapatlah dalam Rp35.000 atau Rp36.000 sebulan, tambah ahli parlimen pandan itu. Rafizi berkata kemungkinannya gaji yang diterimanya lebih rendah berbanding wakil rakyat yang lain, khususnya menteri besar yang biasanya mendapat tambahan gaji dan allowance daripada pelbagai peranan dalam anak syarikat dan jawatan kuasa. Jadi kalau dia duduk sebagai pengerusi lembaga pengarah, setiap satu campur-campur-campur, yang itu 10.000, yang ini 5.000, yang itu boleh sampai 100.000 lebih lah, kata Rafizi. Wow, punyalah banyak kan? Tapi yang mengejutkan kita, sudah begitu besar gaji menteri, sudah begitu besar pendapatan menteri ataupun ahli parlimen atau ahli politik, kenapa budaya sakau, budaya rasuah, budaya seleweng, salah guna kuasa masih berlaku? Tidak cukupkah pendapatan mereka yang boleh mencecah Rp100.000 itu? Sehingga perbuatan sakau, perbuatan seleweng, perbuatan rasuah masih berleluasa. Kemudian, kalau ahli parlimen, kata Rafizi, sebab dia boleh klaim buat tuntutan, cuma saya tak pernah klaimlah seumur hidup kan. Kata beliau, sekarang ini aku miskin, jadi aku nak kena klaimlah agaknya, katanya berseluruh. Ditanya perbandingan gaji dengan sektor swasta, Rafizi mengakui perkhidmatan politik tidak dibayar setinggi itu. Namun pada masa sama, katanya, ia masih jauh lebih tinggi berbanding gaji median yang menunjukkan kebanyakan rakyat Malaysia menerima sekitar RM3.000 sebulan. Jadi, bagi kebanyakan rakyat gaji RM30.000 menteri itu, dia rasa banyaklah, katanya. Selain itu, Rafizi berpendapat, untuk membersihkan budaya politik bukan hanya bergantung kepada pimpinan atasan sahaja. Katanya, mereka di bawah juga perlu berhenti bergantung kepada pemberian wang tunai. Ia bergantung juga kepada orang bawahan atau bawah jugalah. Jangan bergantung kepada pimpinan atas hulur duit semua. Kalau tidak, tekanan untuk ada poket yang tebal tu akan berterusanlah, kata Rafizi lagi. Mungkin inilah yang menyebabkan ramai ahli politik yang terpaksa sakau duit, rasuah duit, salah guna kuasa, kerana tindakan segelintir rakyat yang suka minta bantuan wang tunai. Bila tidak dibantu, disitulah dia cakap kedekut. Padahal para menteri ini atau ahli parlimen ini atau ahli politik ini pun punya tanggung jawab dan tanggungan. Kadang-kadang mereka juga tidaklah sekaya manapun. Tapi oleh kerana untuk menjaga undi, menjaga rakyat, menjaga mulut rakyat, hati rakyat, terpaksalah
Ada yang mungkin terpaksa melupakan untuk tidak melakukan rasuah ataupun sakau. Mungkin itu sebabnya. Terima kasih kepada Rafizi karena telah mendedahkan berapa jumlah uang gaji ahli parlimen dan gaji seorang menteri kepada kita semua. Kita jumpa lagi. Bye-bye.